Assalamualaikum, silakan masuk tuan-tuan. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-65 ya dari surah Yasin insya-Allah. Sebentar lagi kita start. Silakan tuan-tuan yang ada janji dengan sahabat-sahabat ataupun saudara mara untuk join kelas kita boleh maklumkan pada mereka lah melalui WhatsApp group ke apa ke ya. Insya-Allah kita mula sebentar lagi ya. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Cepat masuk. Silakan. Siapa yang ada janji dengan sahabat-sahabat, beritahu dengan mereka ya. Teks mereka ataupun masuk dalam grup. Kita kelas kita dah nak start kejap lagi insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan. Siapa yang belum follow FB Al-Furqan, follow lah ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat notification setiap kali kita nak bersiaran insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan. Siapa yang belum follow lah ya. Baik, kita mulakan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ya. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita. Kemudian kita doa insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-65 dari surah Yasin, tuan-tuan ya. Ayat yang ke-65 dari surah Yasin ya.
apa ni, untuk pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan yang baru menonton program kita, ya, formatnya mudah saja. Mula-mula saya akan baca ayat, tuan-tuan nak ikut pun boleh atau tuan-tuan nak semak saja pun boleh, insya-Allah. Yang tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, sebabnya kita akan share skrin yang sama, insya-Allah. Kemudian sesudah itu saya cuba pastikan tuan-tuan faham apa maksud ayat tu dari sudut terjemahan dulu tahu. Ya, kemudian bila tuan-tuan dah faham dari sudut terjemahan, baru kita masuk hal yang berkaitan dengan penafsiran, ya. Sesudah tu di hujung nanti barulah kita akan masuk hal yang berkaitan dengan teknikal dalam konteks ayat yang kita baca. So hari ini kita bahaskan ayat yang ke apa? Yang ke 65 tuan ni. Ayat yang ke 65 dari surah Yasin. Kita baca dulu ayatnya sebentar. Baik, tuan-tuan yang belum share, tolong share di FB masing-masing. Tolong saya share program ini di FB masing-masing supaya mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat daripada program ini, insya-Allah. Ni ayat dia yang bawah sekali ni. Al-yauma, okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ini kita consider sebagai rangkap pertama. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kita consider sebagai rangkap yang kedua. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita tengok satu persatu tuan-tuan, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kata Allah. Pada hari ini kami tutup, kami kunci, ya, kami patri, kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka ataupun ke atas mulut-mulut mereka. Ya, kami tutup ataupun kami patri ke atas mulut-mulut mereka. Maksudnya apa? Mereka tak boleh berkata-kata lah pada hari tersebut. Kemudian wa tukallimuna aydihim. Wa tukallimuna aydihim. Tukallimu ni maknanya apa tuan-tuan? Wa tukallimuna aydihim. Dan berkata kepada kami, akan berkata kepada kami tangan-tangan mereka ataupun tangan-tangan mereka sendiri yang akan berkata-kata kepada kami. Tu nak bagi senang faham, pada hari kiamat nanti mulut mereka, ya, dikunci, mulut mereka dikunci, tak boleh nak berbicara, tak boleh nak berdusta. Kemudian tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami, kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka memberi kesaksian. Kaki-kaki mereka memberi kesaksian. Tapi kalau ikut skema ayat, dan memberi kesaksianlah kaki-kaki mereka bima kanu, dengan apa yang telah mereka kerjakan semasa mereka hidup di dunia dulu. Faham kan? Pada hari ini, iaitu pada hari kiamat nanti, kami kunci mulut-mulut mereka. Yang pertama, kami kunci mulut-mulut mereka. Kemudian Allah Ta'ala sebut, berkatalah tangan-tangan mereka sendiri kepada kami, berbicaralah tangan-tangan mereka sendiri kepada kami, dan kaki-kaki mereka pula menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia dulu. Okey tak? Faham tak? Mudah kan ayat tu? Kalau kita potong-potong rangkap tu, lebih senanglah untuk kita faham apa maksud ayat tu satu persatu kan. Yang pertama Allah Ta'ala kata dia kunci mulut, kemudian Allah kata tangan-tangan sendiri yang akan berbicara apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dia, dan kaki-kaki mereka sendiri akan menjadi saksi kepada apa yang telah Tuhan dia lakukan semasa hidup di dunia dulu. Faham kan? Okey tuan-tuan. So dalam konteks ayat ni sebenarnya apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita? Itu kita panggil sebagai penafsiran lah tuan-tuan. So penafsiran ni biasanya kita akan ambil, saya akan baca penafsiran sendirilah, yang mana beberapa penafsiran yang kita baca yang telah dilakukan sebelumnya, dulu-dululah. Kadang penafsiran tu dah lakukan 1000 tahun lepas, 500 tahun lepas, 300 tahun lepas, dan kita bawa penafsiran tersebut juga pada hari ini. Kita panggil apa tu, penafsiran contemporary, yang sesuai dengan keadaan kita hari ini, tempat kita, dan kepada orang-orang kita. Dia Quran ni dia sesuai untuk semua zaman, untuk semua orang dan semua tempat, tuan-tuan dan nuri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Allah Subhanahu Wa Taala ni selalu sebut tangan dalam Quran tau. Dan kebanyakan daripada sebutan tentang tangan itu mesti tangan itu yang menyebabkan kerosakan, tangan itu menjadi penyebab kepada bencana dan sebagainya. Dan semua musibah kan disebabkan oleh tangan-tangan mereka. Tangan ni selalu disebutkan. Dan tangan ni selalu digambarkan sebagai yang menjalankan tugas. Betul tak? Tangan ini yang digambarkan oleh Allah sebagai yang menjalankan kerja-kerja, sama ada kerja-kerja kotor atau kerja-kerja baik lah. Tapi biasanya kalau disebut tangan ni selalu juga disebut sebagai kerja-kerja yang buruk. So tangan ini selalu digunakan oleh seseorang itu untuk menjalankan kerja-kerja kotor. Antara ayat lain yang kita boleh tengok, Allah Ta'ala sebut juga wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidihim, kata Allah. Fabima kasabat aidihim wa yaf'alu an kathir wa ya'fu an kathir, kata Allah. Wama asabakum min musibatin, dan apa yang menimpa kamu daripada musibah, fabima kasabat aidihim, maka disebabkan oleh apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, kata Allah. Kebanyakan musibah disebabkan oleh tangan juga, tuan. Itu tuan boleh dapat dari surah Syura ayat 30. Jadi Allah selalu sangat menyebut tangan dalam Quran sebagai penyebab kerosakan. Biasanya gini, tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, dia tangan tu yang selalu menjalankan misi. Betul. Tangan tu yang menjalankan dia punya kerja-kerja dia. Kemudian yang memikirkan cara untuk melaksanakan sebut bukan tangan. Tangan ni jalankan kerja je. Tapi yang memikirkan tu otak lah. Otak yang memikirkan macam mana cara terbaik untuk melaksanakan perkara jahat tersebut. Tu maksud dia. Tapi tentulah ikut kehendak hati kan. Hati tu yang pertama. Kemudian selepas perbuatan jahat itu dilakukan, siapa yang menyelamatkan tuan tersebut dari perbuatan tangan tersebut? Biasanya mulut lah. Mulut yang akan mengelak ataupun berdalih daripada perbuatan yang dilakukan oleh tangan. Sebenarnya satu anggota kita terlibat sebenarnya, tuan-tuan. Kalau satu perbuatan buruk itu dilakukan, perbuatan baik pun samalah, tapi kita fokus pada perbuatan buruk ini. Mata pun terlibat, so satu anggota badan terlibat, tapi tangan tu selalu dijadikan sebagai yang menjalankan tugas, yang menjalankan tugas-tugas itu, tuan-tuan. Tak lain tak bukan ialah untuk menyelamatkan tuan dia. Okey, baik. Adakah ini juga akan berlaku pada hari kiamat nanti, tuan-tuan? Tangan dah buat kerja, kaki dah bawa ke tempat tersebut kan. Jadi biasanya mulut akan menyelamatkan tuan dia kan. Jadi adakah perkara yang sama akan berlaku pada individu tersebut, pada pelaku maksiat tersebut di hari kiamat nanti, tuan-tuan? So pada ayat ni, tuan-tuan, sebenarnya Allah menjelaskan bagaimana adilnya Allah. Tentulah perkara ini tidak berlaku di hari kiamat. Tuan-tuan pun tahulah. Tuan-tuan boleh jawab sendiri kan. Jadi pada ayat ini Allah menjelaskan bagaimana adilnya Allah, tuan-tuan. Allah itu bersifat dengan sifat adil, dan Allah Ta'ala nak tunjukkan betapa tidak berdayanya manusia untuk berdalih dari mengakui kesilapan yang telah mereka lakukan. Jadi hari ini sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ini, Allah Ta'ala nak tunjukkan keadilan dia. Allah Ta'ala nak bagi gambaran bahawasanya korang ni tak akan berdaya untuk menipu pada hari tersebut. Kamu tak berdaya untuk menipu pada hari tersebut. Dalam ayat ni juga, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengoklah sepintas lalu kan, seolah-olah Allah nak tunjukkan yang manusia ni sebenarnya memang selalu menipu dengan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Allah Ta'ala kunci mulut. Sebab apa Allah Ta'ala cakap macam tu? Boleh je kalau Allah Ta'ala nak jadikan selain daripada itu kan. Tapi hari ni gambaran yang kita nampak kat sini sebenarnya mulut memang selalu membohong, tuan-tuan. Selalu berdusta, sering berdusta tentang apa yang telah dilakukan. Selalu mulut akan berdalih menipu. Selepas contohnya macam selepas seseorang itu melakukan kekerasan, pembunuhan, tindakan kejam dan sebagainya kan selalu tangan yang lakukan perbuatan, betul tak, yang nak membunuh ke nak menembak ke apa kan. Jadi anggota yang digunakan untuk lari daripada kesalahan yang telah dilakukan oleh tangan tersebut, mulutlah. Mulut tu yang melakukan yang digunakan untuk mengelak ataupun untuk berlepas diri daripada perbuatan yang telah dilakukan. Tuan-tuan, dia mulut ni, tuan-tuan, memang banyak bawa masuk orang dalam neraka, tuan. Walaupun mulut ni sebenarnya dia banyak juga bawa orang masuk dalam syurga sebenarnya. Mulut memang banyak bawa orang masuk dalam syurga. Terutamanya orang yang bekerja dengan bercakap lah. Saya bercakap kan, so kalau saya ikhlas, mudah-mudahan Allah Ta'ala kesian kat saya kan, dia anggaplah apa yang saya cakap ni sebagai sesuatu yang boleh mendatangkan pahala kalau saya ikhlas lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagilah keikhlasan tu kat saya, tuan-tuan.
Tapi kalau sekiranya saya gunakan mulut saya ni untuk mengumpat, untuk mencerca, untuk menghina, untuk mengata seseorang dengan kata-kata yang fitnah dan sebagainya, tuan-tuan, mulut ni juga yang akan masukkan kita dalam api neraka, tuan-tuan. Ya, untuk membalas kata-kata orang, orang kata ke kita dan kita balas balik kata-kata buruk seperti mana yang dilemparkan kepada kita, itu semua mulut punya kerja, tuan-tuan. So kalau kita senyap, mulut juga, mulut tu senyap pada waktu tersebut. Dengan sebab mulut juga Allah Ta'ala banyak ampunkan dosa orang, tuan-tuan. Kalau kita dihina ataupun kita diserang beramai-ramai dengan kata-kata nista dan sebagainya, so kita decide untuk senyap. Mulut tu senyap, mulut tu senyap. Boleh cakap, boleh lawan, tapi mulut tu senyap. Kadang kita betul, tuan-tuan, kita betul tapi kita senyap. Jadi disebabkan senyapnya mulut kita tu, Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Allah ampunkan dosa kita. Ada kes-kes yang macam tu juga, tuan-tuan. So mulut ni, tuan-tuan, memang banyak juga bawa masuk orang dalam syurga. Tapi mulut adalah penyebab yang paling besar orang masuk dalam api neraka, tuan-tuan. Ya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang perempuan lah. Sebab orang perempuan ni dia punya, apa kita panggil lah, dia punya apa kita panggil orang perempuan ni, dia ni perasaan dia kuat, tuan-tuan. Perasaan dia kuat. Jadi kalau dia marah, dia akan ikut perasaan marah dia. Kalau disayang, memang Allah Ta'ala jadikan orang perempuan tu begitu, tuan-tuan. Sebab tu ibu-ibu sayang anak, kalau disayang anak dengan perasaan dia, dia sanggup mati, sanggup berkorban untuk anak dia. Begitu juga kalau dia marah, tuan-tuan. Sebab tu dalam Quran ni Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala sebut surah Al-Alaq kan, Allah sebut perempuan-perempuan sihir. Kenapa nenek-nenek sihir? Kenapa perempuan-perempuan sihir? Orang lelaki tak ada sihir kan? Ada juga. Orang lelaki jadi tok bomo ada kan, ramai kan. Tapi kat dalam tu Allah Ta'ala sebut siapa? Perempuan kan. Sebab orang perempuan ni, tuan-tuan, bila dia buat sesuatu, dia intuit lah dipanggil. Jadi kalau dia jadi bomo ataupun dia jadi dia marah kepada sesuatu, ataupun dia percaya dan yakin kepada iblis yang menolong dia tu, keyakinan dia tu lebih tebal berbanding dengan orang lelaki. Jadi barangkali itulah sebabnya Allah Ta'ala sebut nenek-nenek sihir. Tuan-tuan pergi tengok dalam surah Al-Alaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Daripada perempuan-perempuan sihir yang meniup ke kita panggil. Tuan-tuan tengoklah cerita pasal nenek-nenek sihir. Kenapa nenek? Kenapa perempuan? Kenapa tak pakai jantan? Jadi itu semua menyebabkan ulul albab akan berfikir. Mudah tuan-tuan semua ulul albab, insya-Allah. Menipu, memfitnah, mencela, menghina, semua kebanyakannya gunakan mulut lah. Especially dulu-dulu lah, sebelum kita ada media sosial. Hari ini kita pakai jari kan. So pada hari kiamat tu Allah Ta'ala kata mulut itu akan dikunci. Betul tak? Wa nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka, tak boleh. So tangan yang membunuh itulah yang akan berbicara. Kalau dulu dia membunuh, tangannya sekarang ni tangan panjang lagi kerja dia. Dulu tangan ni kerja dia membunuh aja, tapi nak mencela, nak memfitnah bukan tangan tau, mulut tau. Tapi sekarang ni tangan tambah kerja, tuan-tuan, ni memfitnah, mencerca semua pakai tangan juga. Pakai apa? Type dekat tuan-tuan punya, dekat kita punya skrin komputer ataupun skrin telefon kita. So tangan juga yang punya kerja, tambahlah kerja tangan. Tangan yang contoh lain apa, tuan-tuan, ni zaman sekarang ni tangan yang menandatangani kontrak yang diberikan kepada perasuah juga akan berbicara pada hari tersebut. Ini klise lah, semua orang cakap benda sama kan. Lepas tu tangan yang menandatangani cek untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak sepatutnya diberikan pun akan berbicara pada hari tersebut. Tangan yang melakukan transaksi kewangan untuk beri rasuah juga akan berbicara. Itu perkara klise yang kita tak payah sebut pun, orang ramai dah sebut. Tangan yang menawarkan atau menentukan nilai rasuah juga akan berbicara. Kaki yang membawa di tempat maksiat juga akan berbicara dan menjadi saksi pada hari tersebut, tuan-tuan. Kaki yang membawa kita ke tempat rahsia pertemuan untuk berjumpa dengan seseorang yang tak sepatutnya kita jumpa, so juga akan menjadi saksi pada hari tersebut, tuan-tuan. Biasanya, tuan-tuan, tangan dia susah nak lakukan maksiat. Tangan susah nak lakukan maksiat kalau tanpa bantuan daripada kaki. Sebab kakilah yang membawa kepada tempat-tempat perbuatan jahat itu akan berlaku. Jadi pada hari itu kaki yang akan menjadi saksi, tuan-tuan. Masa itu mulut tak akan berbicara. Mulut tidak ada kuasa untuk berbicara pada hari tersebut. So kakilah yang akan menjadi saksi, tangan yang melakukan perbuatan itulah yang akan berbicara pada hari tersebut. So kita tak ada ruang untuk menipu pada hari tersebut. Okey, sebenarnya, tuan-tuan, sebenarnya kenapa Allah takdirkan itu?
Boleh saja kalau Allah Ta'ala nak jadikan pada hari itu mulut itu tidak mampu menipu. Mulut itu tetap menipu pada hari tersebut. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kunci mulut tu pada hari tersebut dan biar tangan dan kaki yang berbicara? Kenapa Allah jadikan begitu? Kenapa biar je lah mulut tu berbicara? Pasal memang kerja dia bercakap kan mulut kan. Tapi pada hari tersebut Allah Ta'ala, kalaulah Allah Ta'ala nak, tentu saja dia boleh jadikan mulut bibir kita ni sebagai satu anggota yang tidak boleh menipu pada hari tersebut. Boleh je kan? Tapi kenapa? Dia mesti ada penyebab Allah Subhanahu Wa Taala katakan sesuatu ataupun lakukan sesuatu. Bila Allah ceritakan dekat dalam Al-Quran, kita mesti kena ambil pengajaran sebanyak-banyaknya dari ayat tersebut. So antaranya ialah yang macam kita sebut daripada awal tadilah, bagaimana kita keluarkan kita keluarkan ibrah ataupun hikmah daripada ayat ini. So antaranya tadi kita sebut apa? Allah Ta'ala nak gambarkan bahawasanya memang selalu orang menipu, tuan-tuan. Allah nak gambarkan bahawasanya perkara buat salah kemudian menipu, buat satu kesalahan kemudian mulut ni mengelak daripada mengaku daripada perbuatan itu dilakukan. Boleh kan? Itu benda tu ialah benda-benda yang Allah Ta'ala nak kita fikirkan. So kalau kita nampak macam tu, perbuatan apa mesej jangan buat macam tu lah, tu lah maksud dia. So Allah Ta'ala kata jaga mulut tu maksud dia. Jaga mulut. Itu antaranya lah. Kalau tidak Allah Ta'ala tak sebut mulut kat sana. Mesti ada ibrah yang kita boleh ambil pada hari tersebut. Jadi Allah Ta'ala ni sebenarnya sengaja dia buat macam tu, tuan-tuan. Dia kunci mulut kita dan dibiarkan tangan kaki bicara tu. Yang paling besar sekali hikmah dia, yang paling besar sekali pengajaran dia ataupun kenapa Allah lakukan begitu ialah kerana Allah nak tunjukkan keadilan dia, tuan-tuan, sebenarnya. Allah nak tunjukkan keadilan dia. Ya. Okey, kalaulah andai kata Allah Ta'ala biarkan tangan tu berbicara, kenapa tangan tak boleh berbohong pula? Mulut boleh bohong, kenapa tangan tak boleh bohong? Boleh juga kalau Allah nak jadikan begitu kan. Tapi kenapa Allah Ta'ala jadikan keadaan begitu? Allah nak tunjukkan keadilan dia, tuan-tuan. Pada hari ini Allah Ta'ala nak kata yang selalu bohong tu mulut. Tangan yang lakukan perbuatan tu dia takkan bohong. Maksudnya gitulah, tuan-tuan. Dia mesti ada sebab dan mesti ada benda yang kita boleh fikirkan kenapa Allah Ta'ala takdirkan begitu. Kalau mulut boleh berbohong, kenapa tangan tak boleh bohong? Boleh juga kalau tangan tu Allah takdirkan dia boleh bohong. Betul tak, tuan? Tapi tidak. Allah Ta'ala tidak takdirkan tangan itu berbohong. Allah Ta'ala nak tangan itu mengaku atas perbuatan dia sendiri. Bohong bukan kerja tangan. Membohong kerja mulut tu maksud dia, tuan-tuan. Wallahualam, tu antara benda yang kita boleh fikirlah, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak tunjukkan keadilan dia dengan memberi keupayaan kepada anggota selain mulut itu untuk berbicara sendiri mengakui kesilapan Tuhan dia, tuan-tuan. Untuk mengakui kesilapan Tuhan dia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kalau salah mulut ke, kalau salah tangan ke, kalau salah kaki ke, yang masuk katalah kesalahan tu datang dari tangan kan. Tuan-tuan rasa tangan kita je masuk neraka? Tak, satu badan masuk neraka. Tuan-tuan dia semua, seluruh anggota masuk neraka. Tangan pun sakit, mulut pun sakit, tuan-tuan. Mulut pun kena bakar juga, tuan-tuan. Walaupun kesalahan tu dari mulut. Kalau kesalahan tu daripada mata, sebab mata masuk neraka, bukan mata tu je yang masuk dalam neraka, satu badan yang habis semua Allah Ta'ala masukkan dalam api neraka. Nampak? Jadi seluruh badan tu dia memain peranan untuk menyelamatkan tuan dia ataupun menjerumuskan tuan dia masuk dalam neraka. Saya nak tanya banyak-banyak tu, mana dia punya bos dia? Anggota badan mana bos dia, tuan? Bos dia dekat dalam hati. So hati kita kena jaga, tuan-tuan. Kalau hati kita elok, maka eloklah satu badan kita selamatlah, insya-Allah. Kalau hati kita rosak, habislah satu badan kita akan rosak. Sebenarnya kekuatan hati tu untuk menghindar daripada perbuatan maksiat tu sangat kita perlukan kekuatan hati tu, tuan. Kita selalu kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita memberi kekuatan jiwa, menetapkan kita untuk berada di atas jalan Allah. Kan selalu Rasulullah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku di atas tsabbit qalbi ala dinik, di atas agama Engkau. Di atas jalan Engkau, maksudnya gitulah, tuan-tuan. Kenapa tak kata tetapkan kaki aku? Kenapa tak kata tetapkan tangan aku? Kenapa tak kata tetapkan mulut aku di atas jalan Engkau? Kenapa kata hati? Sebabnya mudah aja, sebab hati tu bos dia lah. Hati tu bos dia, tuan-tuan. Hati tu bos yang nombor satu sekali. Apa-apa hal pun tuan-tuan kena jaga hati, tuan-tuan. Tangan tu buat kerja apa, mulut tu nak kata apa, semua tu akan dasar daripada hati. Yang lain tu dijalankan kerja dia. So keputusan lah, dia tu keputusan.
Jadi keputusan utama daripada dia, kemudian yang lain tu hanya menjalankan kerja, tuan-tuan. So ini sebenarnya adalah satu ancaman bahawa akhirat nanti bukanlah tempat untuk berdalih. Itu antara lain lah, tuan-tuan, yang kita boleh tengok dekat dalam konteks hari ini. Bahawasanya akhirat tu bukan macam dunia. Dunia kita boleh lepas. Kadang-kadang kita difitnah dan sebagainya. Kemudian si pemfitnah ni selalunya dia memang bijak lah, dia memang licik biasanya kan. Jadi kelicikan tu boleh menyebabkan kadang-kadang kita yang difitnah, kemudian dia pula play victim. Kan banyak ni tu, play victim lah. Selalu play victim ni selalu orang guna mulut lah, zaman dulu lah. Zaman sekarang mungkin pakai media sosial kan, jari juga punya kerja kan. Tapi kalau zaman dulu, dia yang salah, dia yang buat fitnah, tapi dia kata orang yang buat. Tuan-tuan tengoklah, saya letih lah tuan-tuan ni. Kita kalau orang yang ada kebijaksanaan sikit yang Allah Ta'ala bagi otak yang boleh berfikir, kita tengok kadang-kadang kita letih lah dunia ni tuan-tuan. Dia yang jahat, dia kata orang jahat. Dia yang buat, dia kata orang buat. Dikembalikan kejahatan tu kepada orang tu. Tapi orang yang dikata tu selalunya senyap, tak kata apa pun kan. Jadi orang yang buat jahat tu yang selalu bukan main bising lagi, menegakkan benang yang basah. So mudah-mudahan Allah selamatkanlah kita, dan gantikanlah ataupun dan apa kita panggil, dan lindungilah kita dan pulihkanlah akhlak orang yang rosak akhlaknya. Mudah-mudahan tuan-tuan selalulah doa macam tu tuan-tuan. So Allah sebenarnya dalam konteks saya ini tuan-tuan dia nak kita menjaga diri, dia nak kita menjaga diri, jaga anggota badan kita dari melakukan maksiat, sebab pada hari kiamat nanti kita tak boleh berdalih. Kalau tangan yang buat, tangan sendiri akan mengaku. Kalau kaki yang membawa kita, kaki itu akan menjadi saksi kepada perbuatan yang kita lakukan. So yang paling penting sekali, Allah Subhanahu Wa Taala ni nak kita menjaga diri dari perbuatan yang keji, supaya kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So jom kita tengok apa yang kita boleh ambil dalam konteks teknikal ayat ni. Ayat ni agak panjang, kita cuba tengok apa yang kita nak fokus hari ni. Okey, kita ambil rangkaian yang pertama, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Al-yauma maknanya pada hari itu, pada hari ini ataupun pada hari itu tuan-tuan. Okey. Ini merupakan kalimat isim tuan-tuan. Ini merupakan kalimat isim. Tanda isim yang ada dekat dalam ni ialah alif lam di pangkal kalimat. Pada hari ini ataupun pada hari itu ni ialah kalimat isim. Dan ini dia termasuk sebenarnya dalam kelompok isim zaraf juga sebenarnya. Isim zaraf ni isim ruang tau. Tuan-tuan tahu tak zaraf ni? Kalau tuan-tuan tengok dalam pelajaran peringkat yang kedua, bila kita jelaskan itu kalimat isim. Mana tahu isim kan ada al kan di pangkal tu. Yaum tu maknanya hari tau. The day, the day kan. Jadi pada hari itu. Jadi itu merupakan kalimat isim. Dan al-yaum tu, walaupun kadang-kadang tuan-tuan jumpa al-yauma, al-yaumi, al-yaumu, seolah-olah dia macam isim biasa kan. Dari segi teknikal dia memang isim biasa. Tapi dari segi makna dia tuan-tuan, dia merupakan isim zaraf tuan-tuan. Tapi dia isim lah, memang kalimat isim. Tapi dari segi makna dia tu kan, pada hari itu dia isim zaraf. Isim zaraf ni maknanya isim ruang. Isim ruang ni dia ada dua jenis, satu ruang masa, satu ruang tempat kan. Jadi pada hari itu, dengar apa beza dia. Tuan-tuan dengar elok isim ni ada dua jenis isim. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, nama, perbuatan, sendi. Isim, fi'il, haraf kan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim, tuan-tuan kena make sure kalimat isim tu dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi ataupun isim biasa. Okey. Al-yauma ni kalau dari segi makna tuan-tuan, dia sebenarnya ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelaran dia ialah isim ruang ataupun dalam istilah teknikal yang lama disebut sebagai isim zaraf. Jadi isim zaraf ataupun isim ruang ni dia sebenarnya ada 2 jenis ruang. Satu kita panggil ruang masa, satu lagi kita panggil ruang tempat. Okey, isim zaraf masa ni, isim ruang masa ni contohnya macam semalam, tadi, besok, dulu, pada hari itu, pada hari ini, itu semua adalah isim ruang tapi ruang masa. Kalau isim ruang tempat ni kita panggil dia macam di tepi, di antara, di atas, di belakang, di depan. Itu isim ruang juga tapi itu isim ruang tempat. Dia ada 2 jenis ruang. So al-yauma ni isim ruang, tapi dia termasuk dalam kelompok isim ruang, dia termasuk dalam kelompok isim ruang masa. Kalau dalam istilah teknikal nahwu yang lama dia panggil isim zaraf zaman. Zaman kan masa kan. Okey, kemudian kalimat berikutnya tuan-tuan nakhtimu. Ini merupakan kalimat fi'il. Ini kita bahas sikit tuan-tuan
kalimat fi'il dan ni ialah fi'il mudhari'. Okey. Ni saya nak daripada awal, tuan-tuan pelajar baru, tuan-tuan dengar Okey. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, nanti saya besarkan. Ni pelajaran pertama kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan Tuan-tuan yang nak masuk belajar, boleh register dengan kita. Mudah je daripada awal tuan-tuan akan faham semua Okey, ni saya jelaskan dari awal Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja tuan-tuan. Sama ada kalimat nama, perbuatan ataupun sendi. So nakhtimu tu dia termasuk dalam kelompok kalimat perbuatan. So kalimat perbuatan ni tuan-tuan dalam Quran dia ada 3 jenis perbuatan tau. Satu fi'il mudhari' yang kita jumpa dalam ayat tu, present tense Yang kedua ialah fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Kemudian yang ketiga ialah fi'il amar. Fi'il amar ni ialah perbuatan menyuruh. Jadi nakhtimu itu kami kunci, itu ialah fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi ada perkataan telah tau, kami telah kunci. Tu maksud dia. Kalau fi'il amar ni kuncilah olehmu. Itu fi'il amar, perbuatan menyuruh. Faham tuan-tuan Jadi, kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam kalimat ni. Ganti nama diri dalam kalimat mana dia? Nakhtimu ni. Ini kalimat fi'il. Tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam ni. Okey, dalam sistem lama tuan-tuan kena hafal tahu 14 sebutan untuk kalimat nakhtimu ni. Dia ada nakhtimu, akhtimu, yakhtimu, yakhtimuna, takhtimuna. Macam tu ada 14 sebutan. Dan setiap sebutan itu ada ganti nama diri dekat dalam tu yang tersembunyi yang hanya diwakili oleh, kadang-kadang diwakili huruf nun, kadang-kadang diwakili oleh huruf alif, kadang-kadang diwakili oleh huruf ya, kadang ya dipangkal. Jadi kalau kalimat ni tuan-tuan, asal perkataan ni khatama. Yang ni semua tuan-tuan tak payah hafal tau, tuan-tuan dengar je. Saya nak tuan-tuan faham konsep dia saja. Asal kalimat ni ialah khata dengan mim je. Khata dengan. Tapi bila tambah nun dipangkal, jadilah kami tutup. Kalau hamzah dipangkal, nakhtimu pula aku tutup. Kalau yakhtimu, dia tutup. Nampak? Jadi dia, aku, engkau tu hanya diwakili oleh huruf-huruf saja tuan-tuan. Jadi kalau dalam sistem lama, tuan-tuan kena hafal lah semua 14 sebutan tu semata-mata nak tahu apa ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat ni. Jadi tuan-tuan, kalau dalam sistem Al-Furqan ni tuan-tuan sangat mudah. Tuan-tuan boleh elak daripada hafalan tersebut. Hafalan ni mengambil masa cukup lama tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang nak hafal kalimat fi'il ni sampai berbulan, bertahun tapi dalam sistem Al-Furqan tuan-tuan settle dalam masa 2 saat saja. 2 saat saja tuan-tuan boleh settle. Macam mana saya kata 2 saat? Kita ada kamus Al-Furqan yang tuan-tuan duk tengok ni. Ni kamus Al-Furqan lah ni. 30 juzuk. Tuan-tuan boleh download dekat www.ustaznasar.com kan. Jadi bila jumpa nakhtimu ni, yang pertama tuan-tuan tahu ni kalimat fi'il Ustaz. Sebab hanya dalam kalimat fi'il saja yang kita letak ganti nama diri. Kemudian saya akan tanyalah apa ganti nama diri dekat dalam nakhtimu ni. Kami lah. Nampak? Kami lah. Okey, sekarang ni apa kerja tuan-tuan yang berikutnya? Yang ni tak ada dalam sistem lain kebanyakannya. Sebab apa tu? Sebab dalam sistem Al-Furqan selain daripada teknikal kan, kita terus tahu dalam ni ada kami, dan saya nak tanya dalam konteks ayat ni ikut kefahaman tuan-tuan, kami ni rujuk pada siapa? Itu yang penting sekali. Kami tutup mulut-mulut mereka. So kami ni dia rujuk kepada Allah dan para malaikat, Allah dan kerajaan dia, itu maksudnya. Kami terujuk kepada Allah dan kerajaan, itu maksudnya tuan-tuan Okey, ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada. Apa dia maf'ulun bih nanti kita sentuh pada hari lain. Okey, ala tuan-tuan Ala ni merupakan kalimat haraf iaitu haraf jar. Kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So yang ni kita jelaskan pada tuan-tuan peringkat pertama lagi kita dah jelaskan. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, nama, perbuatan ataupun sendi. So ala tu merupakan kalimat sendi tuan-tuan. Dia ada pun kat sini. Dia termasuk dalam kelompok ini, sendi haraf jar ni. Dia ada kat sini. Jadi, okey, kalau dalam ilmu nahu, ala ni bekerja tak? Yes, dia bekerja. Kerja dia apa? Kerja dia memberi baris bawah kepada kalimat yang selepas dia. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan tengok selepas ala ni, kalimat isim selepas ni barisnya baris bawah. Sebab kerja ala ni memberi baris bawah kepada kalimat isim yang selepas dia. Itu maksudnya. So afwahi maknanya mulut-mulut. Ini merupakan kalimat isim sebab tanda isim dalam kalimat ini ada baris bawah di hujung. Nampak tak? So tuan-tuan akan dijelaskan pada peringkat pertama lagi pengajian. Salah satu daripada tanda yang kalimat itu ialah kalimat isim. Tanda teknikal dia, hujung dia baris bawah. Nampak ni? Sama ada alif lam. Dalam afwahi tak ada alif lam. Dan tanwin di hujung pun tak ada. Tanwin tu baris 2. Tapi baris bawah di hujung ada. Tengok afwahi. Ini dia. Okey. Tengok afwahi ni nampak ni. Barisnya baris hujung, baris bawah. Tapi kalau dalam sistem lama tuan-tuan ataupun dalam sistem biasa yang tuan-tuan belajar, kalau kamus Al-Furqan ini tidak digunakan, macam manalah tuan-tuan nak tahu afwahihim ni 2 kalimat yang berasingan? Faham ke tidak?
Jadi dalam sistem Al-Furqan, kita datangkan kamus ini synchronize dengan sistem kita. Jadi kita pisahkan kalimat itu dengan warna, jadi kita kata mana tanda baris bawah yang disebabkan oleh ala ini pada kalimat ni. Tuan-tuan terus ha ni Ustaz baris bawah. Sebab tuan-tuan tahu ini dua kalimat yang berasingan. Faham tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan tahu inilah huruf hujung kalimat afwahi ini di baris bawah, maka itu penyebabnya ialah ala. Itu kita akan jelaskan dengan detail dan terperinci dalam pengajian kita insya-Allah. Okay, kemudian him maknanya mereka, ini merupakan kalimat isim tuan-tuan. Ini merupakan kalimat isim, dia isim yang ada gelaran dan fungsi juga. Tadi kan tuan-tuan ada jumpa isim yang ada gelaran dan fungsi, kita panggil isim zaraf, ingat tak? Home itu pun sebenarnya termasuk dalam kelompok geng ni juga, isim yang ada gelaran dan fungsi. Tapi gelarannya apa? Gelarannya ialah isim ganti nama diri lah, home mereka kan. Dia lah isim ganti nama diri. Kalau dalam sistem lama disebut sebagai isim dhamir lah, isim dhamir. Itu maksud dia. Okey, kita pergi pada kalimat berikutnya tuan-tuan ya. Wa tukallimuna aidihim, wa dan tuan-tuan ni dia ialah kalimat haraf, kalimat sendi dan gelaran untuk wa ni ialah haraf ataf ataupun haraf penyambung cerita. Ni tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, kita akan jelaskan dia dekat sini. Wa tu haraf kan, dia merupakan kalimat sendi ataupun haraf lah. Dalam Quran kan ada 3 jenis kalimat saja, nama, perbuatan, sendi kan. Okey, dia kalau tuan-tuan jumpa je kalimat sendi, yang pertama tuan-tuan mesti kena tahu gelaran dia, yang kedua tuan-tuan kena tahu fungsi dia. So gelaran untuk kalimat sendi wa tu dia ialah haraf penyambung cerita tuan-tuan. Ataupun dalam istilah teknik nahwu dia panggil yang lama dia panggil ataf. Haraf ataf. Kan ada kat sini nampak ni. Maknanya dan kan. So itu merupakan kalimat sendi, gelarannya ialah sendi penyambung cerita ataupun ataf, haraf ataf dan wa tu ada dekat sini. Ni geng-geng dia lah ni. Wa. Okay, kemudian kalimat berikutnya ialah tukallimu. Nampak? Ni ada 3 kalimat berasingan tu, tengok bang. Dia ada 3 kali tukar warna, nampak? Wa, kemudian tukallimu, kemudian na, nampak bang? Mula wa ni kalimat lain, tukallimu kalimat lain, na kalimat lain. Jadi tukallimu ni ia berkata, ia berkata. Ia tu rujuk pada siapa? Ia rujuk kepada tangan-tangan. Tangan-tangan ni berkata kepada kami tangan ni berbicara kepada kami. So tukallimu ni kalimat fa'il, dia ialah fa'il mudhari'. So ganti nama diri dekat dalam ni apa? Ia. Okey. Sekarang ni tuan-tuan tengok pada peringkat yang kedua tuan-tuan tuan-tuan akan dijelaskan, tengok tahu. Kita kata dalam Quran kan ada 3 jenis kalimat saja, nama, perbuatan, sendi kan. So kalau kalimat nama tuan-tuan kena carilah tu isim nama yang ada gelaran fungsi ataupun biasa. Tadi kita dah jelaskan masih isim zaraf dengan isim dhamir tadi kan. Okay, kalau jumpa perbuatan apa pula tuan-tuan nak buat? Ni yang saya nak besarkan ni, nak bagi tuan-tuan tengok. Kalau jumpa kalimat perbuatan, yang pertama sekali tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam tu. Tadi kan kita jumpa nakhtimu kan, dalam tu ada kami Ustaz. Tapi sekarang ni tuan-tuan jumpa tukallimu dalam tu ada ia, ada she. Ada dia dekat dalam tu. Kemudian kita kena tahu ia terujuk pada siapa dan tengok kalau ada maf'ulun bih ataupun tidak. Okey, jom kita pergi dekat ayat kita tu tuan-tuan Okey, tukallimu ni kalimat fa'il, kalimat perbuatan. Sebab hanya kalimat fa'il saja yang kita akan letak ganti nama diri dekat dalam tu Ni ada ia kan. So tuan-tuan jumpa dalam ni ganti nama dirinya ialah ia. Jadi soalan saya, ia rujuk pada siapa? Ia tu rujuk kepada tangan-tangan ni lah sebab dia yang berbicara. Ada maf'ulun bih tak? Ada. Rujuk pada apa? Kami. Ganti nama diri yang ada dekat dalam yang melekat dengan kalimat perbuatan, ganti nama diri itu secara automatik menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu makna apa? Maf'ulun bih tu maknanya ialah yang kena buat. Kalau perbuatan yang berbicara, dia berbicara kepada siapa? Yang kena bicara. Maksudnya yang dia berbicara dengan siapa tu yang paling tepat sekali, yang paling mudah untuk jelaskan pada tuan-tuan So ni adalah maf'ulun bih ni. Tuan-tuan akan diajar dengan detail kalau tuan-tuan masuk kelas kita, jangan risau So na ni dia merupakan kalimat isim juga, sama kategori dengan him ni tadi So na ni kami ni isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim ganti nama diri dan dirujuk kepada Allah dan kerajaannya. Kemudian ID ni merupakan kalimat isim dan maksudnya ialah tangan-tangan. Him ini juga merupakan kalimat isim tapi isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim dhamir. Ni dua isim berpasangan kita panggil tuan-tuan. Dia pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. So hari ni kita tak sentuhlah benda tersebut Kemudian kita habiskan wa tashhadu, wa dan lagi sekali haraf penyambung cerita ataupun ataf tadi, tashhadu. Ini merupakan kalimat fa'il, iaitu fa'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni ia rujuk kepada kaki-kaki tu
ia memberi kesaksian, ia terujuk kepada arjulun. Sebab tu arjulun ni baris dia baris depan, tu kita tak sentuh hari ni juga tuan-tuan ya. Sebab dia merupakan pelaku kepada perbuatan memberi saksi itu. Hum lagi sekali merupakan kalimat isim ganti nama diri. Bi ni ialah kalimat haraf ataupun sendi, haraf jar juga. Ma apa yang ni isim mewakili, dia isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan ya. Kanu ni fi'il madhi, ganti nama diri dekat dalam ni mereka. Ya, mereka ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Mereka ni rujuk kepada orang-orang yang nak masuk neraka kejap lagi tu. Yaksibuna, mereka kerjakan. Ini juga merupakan kalimat fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah mereka. So mereka rujuk pada siapa tuan-tuan? Mereka rujuk kepada orang yang nak masuk neraka kejap lagi tu juga. Ya. Okey. So boleh faham tak? InsyaAllah kalau tuan-tuan yang nak belajar dengan Al-Furqan, tuan-tuan boleh pergi ke 019 511 9000, tuan-tuan type kat situ saya berminat. Nanti admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan untuk join kelas kita insyaAllah. So terima kasih atas perhatian. Yang tuan-tuan yang belum share, tolong share di FB masing-masing. Mudah-mudahan ramai dapat manfaat. Dan insyaAllah kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.